请大家同心默祷，sama-sama doa dalam hati。阿门。奉主耶稣圣名会前诗颂，dalam nama Tuhan Yesus memimpin kidung，请大家翻开赞美诗265首，265。第一节，第二节，第三节，请大家再翻开赞美诗148首，148，148首，148。第一节，第二节，第三节，
请大家再翻开赞美诗228首，Dua Dua Lapan，228首，Dua Dua Lapan。第一节。第二节。第三节。请大家再翻开赞美诗342首，Tiga Empat Dua，342，Tiga Empat Dua。第一节。第二节。第三节。感谢主，领事到此，syukur kepada Tuhan, Pemimpin Kidong sampai di sini. Haleluya.
哈利路亚！主耶稣所疼爱的，大家晚上平安。 Haleluya, salam sejahtera diucapkan kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. 我们现在预备一颗清洁的心来聚会敬拜真神。 Sekarang kita menyediakan suatu hati yang suci untuk beribadah kepada Tuhan. 同心们， Sama-sama doa dalam hati. 阿门。奉主耶稣圣名开始晚上的聚会。 Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian pada malam ini. 大家起立唱赞美诗452首。 Sama-sama berdiri menyanyi kidung pujian bilangan 452. 我愿常见你。 Jadilah wisiku.我亲爱救主，不念凡尘俗世，只见耶稣，爱中我黑夜我切慕，你来我当我愿你尝试。 那是我智慧，不是我震动。你常与我同在，做我以后。等到你天父爱我怜我，藏住我心里。 同耶稣怀抱，我不求财富，也不求虚荣。主你是我常年的十字中，你在我心中如己所为。 我天上光是我最宝贵，自高天上我的我看见你，不到天空，你心为心不能。 我愿常见你，天天奉恩惠。请坐， Silakan duduk. 我们感谢主，祝福我们一切都平安。 Kita mengucap syukur kepada Tuhan memberkati kita semua menjadi damai sejahtera. 我们时常到神的殿来与他相见， Kita selalu datang ke bait Tuhan untuk berjumpa dengannya. 因为我们很喜欢见他。 Karena kita amat suka untuk bertemu dengannya. 还记得小女孩对这首诗歌的描述吗？ Masih ingatkah yaitu gambaran seorang anak kecil perempuan terhadap kidung ini? 小女儿回答说 Anak perempuan itu ：“爸 menjawab, 爸，我好想他， ya Bapak, aku sangat merinduinya. 我好想他， Aku sangat merinduinya. 我现在就想见他。” Sekarang juga aku ingin berjumpa 慢慢去 dengannya. 体会这首诗歌的爱情， Kita perlahan-lahan menghayati kasih kidung ini. 原来就是我们对神渴慕神的一种很深的感情，很深的流露，很深的一个爱情。 Memangnya itu adalah suatu perasaan cinta yang sangat dalam terhadap Tuhan. 我好想你， Aku sangat 我 merinduimu. 好想你， Aku sangat 我 merinduimu. 好想现在就见你。 Aku sangat ingin sekarang juga berjumpa denganmu. 祷告， Berdoa. 耶稣圣名祷告。
哈利路亚！奉主耶稣圣名正道， Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus saya menyampaikan khotbah. 靠着圣灵的帮助， Bersandar kepada pertolongan Roh Kudus. 我们继续来分享动物传奇。 Kita terus berkongsi tajuk legenda haiwan. 动物传出怎样的信息呢？ Apakah message yang disampaikan oleh haiwan? 动物传出了伊甸园的那一条蛇， Legenda haiwan telah menyampaikan message tentang 那 ular 一条 tua di dalam 蛇是 taman 一 Eden. 条怎样的蛇呢？ Bagaimanakah ular di dalam taman itu? 那一条蛇是在恩典中堕落的蛇。 Ular itu adalah ular yang jatuh di dalam kasih karunia. 动物传奇 Legenda haiwan. 传出了那一只受冤屈的女子， Dalam menyampaikan message tentang keledai yang telah pun dipersalahkan. 这只女子三番四次救她的主人， Keledai ini 3 hingga 4 kali telah menyelamatkan tuannya. 可是她的主人却三番四次的打她、骂她，甚至要杀她。 Tetapi tuannya pula 3 kali 4 kali sehingga 4 kali memarahinya, memukulnya sehingga ingin 你救 menyembelih. 她，她却骂你； Kau menyelamatkan dia pula marah kamu. 救她，她甚至打你； Kamu menyelamatkannya, dia pula memukul kamu. 你救她，她甚至说我要杀掉你。 Kamu menyelamatkan dia sehingga dia berkata dia mau menyembelih kamu. 请问你还要做这种事吗？ Coba ditanyakan apakah kita perlu lakukan 老 hal 实 ini. 说，我们传道人常常就像这只受冤屈的女子这样。 Sebenarnya kadang-kala kita adalah sama seperti keledai yang telah dipersalahkan itu. 连神都看不下去了， Sehingga Tuhan pun tidak dapat terus melihat 看到神替女子说话。 dan kita melihat Tuhan berbicara bagi keledai. 动物传奇 Legenda haiwan 传出以拉撒路作伴的那一只狗， menyampaikan message tentang anjing yang menemani Lazarus. 那一只狗是一只怎样的狗？还记得吗？ Bagaimanakah anjing itu? Apakah kita masih ingat? 原来那只狗对拉撒路所做的任何动作，都起来定了财主的罪。 Sebenarnya segala sesuatu yang dilakukan anjing itu terhadap Lazarus telah pun menghakimi dosa orang 因 kaya 为 itu. 狗所做的应该是人去做的，不是狗去做的。 Karena apa yang dilakukan anjing itu sepatutnya dilakukan oleh manusia, bukanlah dilakukan oleh anjing. 人应该做的却没有做，反而狗来去做。 Perkara yang sepatutnya dilakukan manusia tidak dilakukan, tetapi dilakukan oleh anjing pula. 如果用现在的话来评论，这个财主连狗都不如。 Sekiranya kita menilai berdasarkan perkataan hari ini, orang kaya itu tidak setanding dengan seekor 一个连 anjing. 狗都不如，连畜生都不如的人，可以进天国吗？ Sor- 天国可以有这样的人吗？ Seorang manusia yang tidak setanding dengan seekor anjing ataupun seekor binatang, apakah dia layak untuk masuk dalam kerajaan surga? 对，这件事是非常严重的。 Jadi perkara ini memangnya sangat serius. 动物传奇， Legenda haiwan. 我们进入到第四只动物， Kita masuk ke dalam hewan nomor 就 keempat, 是今天晚上要讲的黑夜啼叫的公鸡。 yaitu ayam yang berkokok pada waktu 这 malam. 个公鸡为什么在黑夜中啼叫呢？ Mengapakah ayam ini berkokok di waktu malam? 它是要叫给谁听呢？ Kepada siapakah ia berkokok? 我们看这个马可福音书14章， Kita lihat dalam Injil Markus pasal ke-14. 马可福音书14章，它的背景是在27节到31节。 Injil Markus pasal 14 ayat 27节到31节， 27 hingga ayat 31. 这是这篇道理的背景，公鸡啼叫的背景。 Ini merupakan latar belakang kisah tentang ayam yang berkokok waktu malam. 主耶稣terang的对门徒说：“你们都要跌倒了。 Tuhan Yesus dengan secara terang-terangnya bagi tahu murid-muridnya, mereka akan tersandung. 那彼得听到耶稣说他们会跌倒，他很大声的说：“不会的，主耶稣，我绝对不会跌倒的。” Apabila Tuhan Petrus mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, dia berkata, ya Tuhan Yesus, kami sama sekali tidak akan jatuh tersandung. 甚至他说：“就算别人可以跌倒，其他的门徒会跌倒，我总不会跌倒的。”
Sehingga dia berkata, walaupun orang lain akan jatuh tersandung, tetapi saya tetap tidak akan jatuh. 看他是不是很有自信？ Coba kita lihat betapa yakinnya dirinya itu. 他跟耶稣拍胸膛， Dia, 就算有人跌倒，那是他们，我绝对不会。 dia berkata kepada Tuhan Yesus sambil menepuk dadanya dan mengatakan, walaupun orang lain jatuh, aku sama sekali tidak. 你在信仰上是不是也像彼得这样呢？ Apakah kita juga sama seperti Petrus dalam iman 常常 kepercayaan? 自以为是我是最坚强的，我不会跌倒的。有跌倒的是信徒，有跌倒是这个人，有跌倒是那个人。你是不会跌倒的是吗？你是不会骄傲的是吗？你是不会贪心的是吗？ Kita rasa kita begitu benar sehingga kita rasa orang lain saja yang akan jatuh, orang lain saja yang akan tamak, orang lain saja yang akan sombong. 你甚至是不会说谎的是吗？ Sehingga sendiri-sendiri kita tidak pandai 这些 berdusta. 别人会，我不会，我绝对不会。 Orang lain akan melakukan hal ini, saya sama sekali tidak. 讲太大声了啦！ Kita telah bercakap dengan 耶 begitu 稣就明明地告诉他， tetapi Tuhan Yesus secara terang-terang memberitahunya. 读30节， Kita lihat, kita baca ayat 30. 耶稣对他说：“我实实在在告诉你，就在今天晚上，今天晚上啊，你就要3次不认我了啦。” Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 要 kali. 讲到这么大声好不好？ Janganlah kita bercakap begitu kuat. 你今天晚上你就要3次，不是1次不认我，是一连3次都不认我，就在今天晚上。 Bukan saja malam ini 1 kali engkau menyangkal, tetapi engkau akan menyangkal sebanyak 3 kali. 意思说这一天都还没有过完啊，这一天都还没有过完，你就已经否认我了喽。 Maksudnya malam ini belum berlalu lagi, engkau telah pun menyangkal aku. 彼得听到耶稣这样讲，又大声的说31节， Apabila Petrus mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, dia pun menjawab. 彼得却极力的说，有些翻译是彼得却激动的、很激动的说：“我不会的，我不会的。” Nah, di sini mengatakan Petrus dengan bersungguh-sungguh mengatakan, 还加上说：“主啊，就是要跟你同死啊， sekalipun aku harus mati bersama-sama 我也 engkau. 不能不认你啊！就算付出生命代价，我也会认你，我也是会认你的。” Aku takkan menyangkal engkau, sama sekalipun aku akan menggadaikan nyawaku, aku tidak menyangkal. 讲的非常的坚定。 Dia berkata dengan begitu yakin. 众门徒看到彼得这么激动，讲的这么大声，众门徒都被彼得这种勇气、这样的自信来感动了。 Apabila Petrus mengatakan dengan begitu gairah dan begitu semangat, sehingga murid-murid yang lain pun tergerak oleh perkataan 对， Petrus. 接下去说，众门徒都是这样说的，主啊，就是跟你同死，我们也不会不认你啊。 Jadi itulah di ayat 31 mengatakan, semua yang lain pun berkata demikian juga. Ya Tuhan, walaupun kami akan mati bersama engkau, kami juga 这 tidak 个 akan 是 menyangkal. 鸡教之前的背景，鸡教以先的背景。 Ini merupakan latar belakang sebelum ayam itu berkokok. 那事实上是怎样呢？ Sebenarnya hakikatnya adalah 我 bagaimana? 们读72节， Kita lihat di ayat 72. 读啊，请你念。 Ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. 从66节开始，就在记录彼得3次不认主的过程所发生的事。 Bermula dari ayat 66 telah mencatatkan proses Petrus menyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali. 当他第3次不认主的时候，72节说，立时鸡就叫了。 Sampailah di ayat 72 mengatakan setelah dia menyangkal sebanyak 3 kali, maka ayam terus berkokok. 这就是我们今天晚上要讲的黑夜啼叫的公鸡。 Inilah ayam yang berkokok pada waktu malam yang akan kita bincangkan pada malam ini. 如果这个鸡没有叫啊，彼得还想不起耶稣讲的话，还想不起来。 Sekiranya ayam itu tidak berkokok, Petrus masih lagi belum teringat perkataan Tuhan Yesus. 如果这个公鸡没有啼叫的话，彼得还在沉睡，还在睡觉。 Sekiranya ayam itu tidak berkokok, Petrus masih lagi tertidur dan tidak sadar. 睡觉的人不知道他自己在做什么，当然也不知道他自己在讲什么，因为他睡觉。 Kadang-kadang ada orang yang tidak sadar apa yang dia katakan, apa yang dia buat karena dia masih lagi tertidur. 什么时候他醒过来？ Bila waktukah dia terbangun? 他为什么会醒过来？ Mengapakah dia akan terbangun? 就是因为这只黑夜啼叫的公鸡叫醒了。 Adalah disebabkan
ayam yang berkokok pada waktu malam itu yang telah pun 那 menyedarkannya. 你醒过来的时候，第一件事就是想起主耶稣对他所说的话。 Apabila dia menjadi sadar, dia pun terus teringat akan perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus. 今天的信徒，很多的信徒的信仰都是叫做沉睡的信仰。 Pada hari ini ramai pemercaya, kebanyakan iman kepercayaan mereka adalah kepercayaan yang tertidur. 因为沉睡，所以我们常常想不起主耶稣对我们讲的话。 Karena kita dalam keadaan tertidur, maka kita selalu tidak teringat perkataan Tuhan Yesus. 若你要想起耶稣对你说的话，必须要有这只黑夜啼叫的公鸡把你叫醒。 Sekiranya kita ingin teringat akan perkataan Tuhan Yesus, kita perlukan seekor ayam yang berkokok pada waktu malam untuk menyedarkan kita. 事实上，我们也知道耶稣对我们讲了很多话呀。 Sememangnya Tuhan Yesus telah memberitahu kita banyak perkataan. 你想得起来吗？ Apakah kita boleh 你 mengingat 贪爱世界的时候，你想得起来吗？ apabila kita tamak akan dunia, apakah kita teringat akan 在 perkataan Tuhan? 享受、在玩乐的时候，你想得起来吗？ Apabila kita sedang bersukaria, apakah kita teringat 骄 perkataan 傲、 Tuhan? 狂妄、骄傲的时候，自以为是的时候，你想得起来吗？ Apabila kita menganggap diri sendiri benar dan 我们在 sombong, 贪 apakah 不 kita 能在贪， sadar? 不能在贪的时候不满足的时候，你想得起来吗？想不起来。 Apabila kita sedang terus tamak dan tidak berhenti itu, apakah kita teringat akan Tuhan, itu perkataan Tuhan? 今天的情况就是这样， Begitulah keadaan pada hari ini. 所以教会呢，需要许多黑夜啼叫的公鸡出现。 Jadi itulah sebabnya dalam gereja perlu ada banyak ayam-ayam yang berkokok pada waktu 叫 malam 醒我们教会沉睡的信仰、沉睡的信徒。 untuk menyedarkan iman kepercayaan yang tertidur itu. 于是我们传道人在台上讲到，奉分明讲到，就是这一只黑夜啼叫的公鸡，不断的叫醒你，不断的提醒你，甚至不断的警告你。 Sebenarnya para pendeta yang berkhotbah dalam nama Tuhan Yesus di atas mimbar senantiasa mengingatkan kita bagaikan ayam yang berkokok pada waktu malam, senantiasa mengingatkan kita, membangunkan kita. 那当彼得听到想起耶稣对他所说的话过后，他有什么反应？他有什么行为？他有什么动作？ Apabila Petrus teringat akan perkataan Tuhan Yesus, apakah reaksinya, apakah tindakannya? 这个是他醒过来的第二件事情。 Ini adalah perkara kedua setelah dia tersedar. 这里说他思想起来就哭了。 Di sini mengatakan, lalu menangislah ia terseduh-seduh. 你想起了耶稣对你讲的话，你有这个动作吗？你有这个行为吗？你有这个痛苦吗？有没有？ Setelah kita teringat akan perkataan Tuhan Yesus, apakah kita mempunyai tindakan ataupun reaksi sedemikian? Adakah kita menangis, terseduh-seduh dan berasa 今天我 susah 们在 hati? 聚会，我们在听到想起耶稣对我们讲的话，我们没有事的呀，我们该是什么也没有呀。 Pada hari ini apabila kita teringat akan perkataan Tuhan Yesus, kita rasa tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. 传道讲得很激动，这个传道脾气不很好没有灵修讲到这么大声，这感觉就是这样。 Pendeta ini menyampaikan khotbah dengan begitu gairah sekali dan begitu beremosi. Kita rasa pendeta ini sangat garang 传 dan 道讲得很激动，他在骂人pendeta itu sangat beremosi. Pendeta itu sedang memarahi orang. 有时传道讲的自己也哭了， Kadang-kala 他在哭kadang-kala pendeta apabila dia sampaikan sambil dia menangis juga. 有一次我下台让信徒问传道，你刚才哭啊？ Tadi ada suatu kali setelah saya turun dari mimbar, ada pemercaya bertanya, 我不知道要怎么回答他，传道你刚才哭啊？ pendeta apakah kamu menangis tadi? 因为他没有感觉， Karena dia tidak ada 他的意 perasaan. 思说有什么好哭的为 Dia 什么哭？ maksudnya apakah yang perlu kamu menangis itu? 有时我下来之后，传道你刚才在发脾气啊？ Ada pula yang bertanya kepada saya, pendeta apakah tadi kamu merasa marah? 那对他们来讲没有感觉，你发脾气也好，你哭也好，这么该你用的哦， Nah, 他们没有感觉。 mereka langsung tidak ada perasaan pun, maupun marah 至 ataupun 少 menangis. 彼得想起耶稣的话过后，他很内疚，他很自责，他很后悔，他很感动，他哭了。 Petrus ini sekurang-kurangnya setelah dia teringatkan perkataan Tuhan Yesus, dia menjadi
menangis dan dia bertobat dan juga dia merasa susah hati. 我们今天真耶稣教会在末世，在黑夜的时候，黑夜的意思就是越来越黑暗，罪恶越来越深，叫做黑夜。就在这个时候，需要公鸡来提教。 Gereja pada akhir zaman ini berada dalam keadaan yang lewat malam dan itulah keadaan yang dimana dosa begitu dosa kejahatan begitu banyak sehingga kita perlukan ayam berkokok pada waktu malam ini. 如果今天真教会，你的教会出现这样的一只公鸡，不断的在提教教醒你，请问你会珍惜这只鸡，还是很讨厌这只鸡呢？ Coba ditanyakan, sekiranya dalam gereja benar kita muncul seekor ayam yang berkokok tengah malam, berkokok pada waktu malam, apakah kita akan menyukai ayam itu ataupun kita sangat benci akan ayam itu? 以传道的经验所经历的、所遭受的两种都有，有人珍惜传道的，也有人讨厌传道的，都有。 Menurut pengalaman pendeta, ada dua jenis keadaan di mana ada orang yang suka akan pendeta, ada yang menghargainya, tetapi ada pula yang membenci pendeta. 主耶稣的恩典给我很多，所以到世界很多各地的教会去牧养，世界各地的信徒对我的反应就是这两种，一种是很感恩，一种是很讨厌。 Tuhan Yesus memberi aku banyak kasih karunia sehingga pergi memberitakan Injil di merata tempat di dunia. Dua perkara yang saya alami yaitu satu ialah ada pemercaya menghargai pendeta, tetapi ada yang sangat 感 benci pendeta. 恩是说感谢传道，你让我醒过来，你今天的道理你骂得好，骂醒了我，哈利路亚！传道感谢你，感恩。 Bagi mereka yang bersyukur itu, mereka berkata, ya pendeta, bersyukur kepada Tuhan. Khotbah hari ini telah menyadarkan aku, mengingatkan aku. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. 讨厌的人是说，他本来睡好好的，在这边做梦，做到白雪公主，做到他做王子，做到梦到他怎样金山银山，突然间被传道一喊下去，醒过来，吵醒你呢，好像跟梦吵醒了我的梦。 Tetapi ada pula pemercaya, dia telah pun tertidur dengan begitu lena sekali. Sehingga dia telah bermimpi menjadi kaya, menjadi putra putri. Dan akhirnya pendeta telah menyedarkannya dan dia memarahi pendeta. Pendeta, kamu ini terlalu bising 你 membangunkan 跟 aku. 我都做过梦，做梦是很过瘾的，你知道吗？特别是做到做皇帝的时候，过瘾哦。就骑到白雪公主的时候，冇得颠哦，谁要醒过来，我都不愿意醒哦。问你朝向去啊，冇咯，白雪公主没有了，做皇帝也没了，金银财宝也没了，因为你朝向啊。 Jadi banyak yang bermimpi itu begitu indah mimpi mereka sehingga menjadi putra atau putri, berkawin dan berkawin dengan putri ataupun menjadi kaya. Tetapi disebabkan pendeta khotbah pendeta yang begitu bising sehingga menyedarkannya, maka dia memarahi pendeta. Itulah sebabnya kamu membangunkan aku. 今天我们的孩子要听到公鸡叫已经很难的了。这个雅痞这里还听得到吗？雅痞还听得到公鸡叫？ Apakah di gereja KK ini masih dapat mendengar ayam yang berkokok? 我们以前在乡下天天都听的啦，你不想听也听得到啦。 Nah, pada waktu dahulu di kampung selalu kita dapat mendengar ayam 真 berkokok. 的，他一叫呢，真的叫醒很多人的，是真的。 Memangnya apabila dia berkokok, maka dia dapat membangunkan banyak 叫 orang. 做叫醒沉睡中的人。 Yaitu dipanggil membangunkan orang yang tidur lena. 今天的公鸡也会叫，但是跟以前的叫法不一样的，你有没有发现到？有没有注意到？ Memangnya ayam berkokok adalah sama, tetapi dia adalah berlainan dengan ayam pada dahulu. 以前的公鸡叫很响亮的，声音非常洪亮的。今仔改叫啊，咕咕，哦，毛上诶，欢喜啊，用诶，不像以前的。 Ayam jantan yang berkokok pada waktu dahulu itu begitu kuat dan lantang suaranya, tetapi ayam jantan yang hari ini tidak ada suara. 你知道为什么吗？因为今天改那是化学药品的，以前的鸡呢是吃天然的，今天人工饲养的，人工养的。
Karena 声音都变了，所以吃太多人工饲料。karena ayam yang terdahulu makan makanan semula jadi, ayam pada hari ini makan baja tiruan. Jadi itulah sebabnya suara itu lain sudah, lari sudah tune dia. 我们传道人啊，你注意听啊，不要吃这么多人工饲料啊，你会你的声音，你的那个道理会走样的呀，真的看在台上看作你走样的呀， Ya wahai 讲的道理都在走样了的呀。 wahai para pendeta, janganlah kita makan baja tiruan seperti ayam itu, karena yang kita punya nas khotbah itu ataupun penyampaian kita itu akan lari tune. 原来在我们的现实生活养鸡的情况是这样，今天在教会里面的工人也是这样，吃太多人工饲料， Ayam 这有伤，这有用，这有掉，走音了。 Nah, itulah sebabnya ayam jantan masa sekarang ini makan baja tiruan, sama juga pekerja-pekerja gereja telah pun makan terlalu banyak bahan-bahan tiruan itu sehingga kita lari tune-nya, 你 lari. 看旧业也好，新业的使徒都好，他们讲道理的时候，他们一提教的时候，这只鸡一提教的时候，清清楚楚，声音洪洪亮亮，就是很斩钉截铁的，很清楚，很肯定的。 是就是，不是就不是了，非常清楚，信徒听到非常清楚。 Itulah sebabnya pada zaman dahulu mereka yang menyampaikan message Tuhan itu, firman Tuhan itu begitu jelas dan nyata sekali. Benar, betul ada betul, salah adalah salah, begitu nyata dan begitu benar sekali. 所以今天谁要在做这只黑夜提教的公鸡呢？谁愿意做呢？ Jadi pada hari ini siapakah yang rela menjadi ayam berkokok pada waktu malam itu? 因为一些不喜欢的人，特别是高层人员不喜欢你的时候，可以把你宰掉的。 Karena bagi mereka yang berkedudukan tinggi itu, apabila mereka tidak suka akan kamu, mereka akan menyembelih. 很简单，这个传道不用来，我们不喜欢他，我们不想，我们不要他，很简单嘛，一个开会一个决定就解决了嘛。 Sangat mudah 简单 sekali. 的呀，要把公鸡杀掉太简单了，现在 Sangat 是困难的呀。 mudah sekali untuk menyembelih seekor ayam. Sekiranya tidak suka pendeta ini datang, maka mereka bermusyawarah berkeputusan jangan bagi pendeta ini datang. 亲爱的兄弟姐妹， Saudara-saudara 我 sekalian, 们真教已经100多年了，已经越来越黑夜了。你对这只黑夜提教的公鸡，你会珍惜吗？还是会讨厌它呢？ gereja kita telah menjangkau 100 tahun dan kita telah melalui satu keadaan malam yang sangat larut, dan apakah kita masih lagi benci akan ayam yang berkokok pada waktu 好，我 malam? 们继续动物传奇。 Dan kita teruskan legenda haiwan ini. 这一次呢，要传出一只雕饼的乌鸦。 Seterusnya ialah untuk menyampaikan satu message tentang gagak yang membawa makan. 你有听过鸟养人吗？ Pernahkah kita dengar seekor burung menyiara hidup manusia? 听都没听过啊！哪有鸟养人？人养鸟就有了，哪会有鸟养人的呢？ Langsung tidak pernah dengar. Mana ada burung yang menyiara hidup manusia, melainkan manusia itu yang memelihara burung. 这个就是动物传奇中的传奇咯。 Inilah legenda hewan di dalam legendanya. 我们看《列王纪上》的17章。 Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 列王纪上17章2到6节。 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 hingga ayat 6. 然后神第2节，神的话临到以利亚说：“你离开这里，到往东去，藏在基利西旁，叫他到基利西旁去躲藏起来。” Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 有时我们传道人、神的工人要勇敢的站出来，有时神却要我们去隐藏起来。 Kadangkala Tuhan inginkan pekerjanya, para pendeta, untuk keluar berdiri dengan berani, tetapi kadangkala Tuhan ingin mereka bersembunyi 我 sementara. 们神的工人没有任何的理由说我不要去，我的工作很多，我现在这工作正忙的时候，为什么叫我藏起来？我现在要荣耀神，我现在要造就很多信徒，我现在要做很荣耀的工作。没有这么多理由讲，就去藏起来。
Kadang-kala pekerja suci Tuhan itu tidak ada alasan untuk mengatakan mengapa sekarang aku harus bersembunyi. Aku perlu keluar untuk memuliakan Tuhan. 老实说，特别是你做工很成功的时候，你的掌声很响亮的时候，很多人在拥护你的时候，神说你去藏起来，对你来讲很艰难的，你很不甘愿的呀，你很不愿意的呀，因为你很成功呀，兄弟。 Khasnya apabila kita telah mencapai kejayaan, apabila ramai orang yang memuji kita dan memberi tepukan kepada kita, Tuhan menyuruh kita pergi bersembunyi, kita rasa susah hati, kita rasa berat hati untuk pergi 好了 bersembunyi.，藏起来就藏起来吧，我们顺服嘛，我们就顺服神嘛，就藏吧。 Maka kita katakan, baiklah, kalau mau suruh saya sembunyi, saya pergi sembunyilah, saya taat saja. 接下去，结果呢？接下去神讲的话让我傻眼了，让整个以利亚傻眼掉呀。 Tetapi firman Tuhan seterusnya itu telah pun membuat Elia rasa keliru. 将我去藏起来，不要做圣工哦，什么都停止，停止工作，这个没问题。问题在哪里？问题神说叫鸟来养我，你搞错么？ Tuhan 神说我要叫乌鸦来养你，你搞错么？ tidak ada masalah Tuhan berfirman kepadanya untuk pergi bersembunyi, tetapi masalahnya ialah Tuhan berfirman bahwa akan diaturkan burung gagak untuk menghantar makanan 我 baginya. 一直在想，以利亚当时听到神这样跟他讲，我叫鸟养你的时候，他整个人的他的表情啊， Cobalah kita 他的 bayangkan 表情一定很好笑的。我跟你讲， bagaimana reaksi Elia waktu dia mendengar Tuhan berfirman kepadanya, burung gagak akan menghantar 因为 makanan 这 baginya. 个是反常现象，这个不可能的事呀，听都没听过，闻所未闻呢、 Karena ini merupakan suatu hal yang berlawanan dengan fenomena semula jadi. 我有听错吗？ Apakah saya salah dengar? 神说叫乌鸦养我，是不是我听错呢？我可能是我听错了。 Tuhan berfirman kepada burung gagak untuk menghantar makanan kepadaku. Mungkin saya salah 因为 dengar. 这个是不可能，这是反常现象的。 Karena ini Bukan sama sesuatu. sekali mustahil sekali. Ya, ini suatu perkara yang bertentangan dengan 那我 fenomena 我清楚 semula 我没 jadi. 有听错，我听很清楚，我绝对没有听错。 Aku sama sekali tidak salah dengar. 那到底谁错呢？ Jadi siapa yang salah? 应该是神说错了，神讲太快了，讲错了， Mungkin Tuhan telah salah berfirman. 会不会这样呢？ Apakah ia 我 sedemikian? 们有时就会常常这样。 Kadangkala kita akan selalu 神 begitu. 做错了，神说错了，神不应该这样的，神不应该那样的，可能神搞错了，不是吗？ Tuhan, 你有听过这样的话吗？我常常都听到这样的话。 pernahkah kita dengar perkataan-perkataan mengatakan Tuhan mungkin telah tersilap, Tuhan telah salah berfirman. 好，那这个乌鸦啊，这个乌鸦叼饼的故事哈、我称它为乌鸦的侍奉，乌鸦的侍奉。 Kisah tentang burung gagak yang membawa makanan ini saya memanggilnya sebagai pelayanan 而且 burung 它 gagak. 的侍奉，我称它为精彩的侍奉，非常精彩。 Malah aku menggelar pelayanannya itu sebagai suatu pelayanan yang sangat menarik. 为什么说它的侍奉这么精彩？精彩呢？为什么呢？ Mengapa pelayanannya itu begitu menarik? 因为乌鸦留下了7个侍奉的榜样给我们。 Karena burung gagak ini telah pun meninggalkan 7 jenis pelayanan yang menjadi teladan bagi kita. 简单说，乌鸦不单养活了以利亚，它也教导了我们应当如何侍奉主。 Secara ringkasnya, bukan saja burung gagak ini telah pun memelihara hidup ataupun nyawa Elia, malahan dia telah pun mengajar kita tentang semangat pelayanan. 来，我们看5节到7节。 Kita lihat ayat 5 hingga ayat 7. Ayat 5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan, ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. 5节说，以利亚就完全照着神的话去住在基利溪旁，完全顺服听神的话去做。 Ayat 5 mencatatkan Elia mentaati firman Tuhan sepenuhnya, pergi yaitu diam di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai 第 Yordan. 6节开始就是乌鸦每一天的去养活它了，就是乌鸦的工作，乌鸦的侍奉了。
Dan di ayat 6 pula yaitu mencatatkan burung gagak memulakan pekerjaan dan pelayanannya itu. 乌鸦的侍奉留下了7个侍奉的榜样，7个侍奉的教训。 Pelayanan burung gagak ini telah meninggalkan sebanyak 7 jenis pelayanan yang menjadi teladan. 第一个，乌鸦能够被神选中来做工，是神给他的恩典。原来能够参与侍奉，是神给我们的恩典。 Yang pertama yaitu burung gagak dapat melakukan pelayanan ini adalah kasih karunia yang dikaruniakan Tuhan 难 baginya. 道不是恩典吗？ Jadi pekerjaan suci yang kita dapat lakukan itu adalah kasih 当 karunia 时有 Tuhan. 多少种的鸟类，你知道吗？ Pada waktu itu tahu berapa banyak jenis burung di udara? 有多少鸟比乌鸦更美丽的，你知道吗？ Berapa banyak jenis burung yang begitu cantik daripada burung gagak. 偏偏选中乌鸦，我就是选中你。 Tetapi Tuhan pula memilih burung gagak 今 itu. 天在千万人中，神选中我们，不是我们比别人美丽啊，不是我们比别人圣洁啊，不是我们比别人漂亮啊，兄弟。 Pada hari ini Tuhan memilih kita di antara orang ramai ini bukanlah disebabkan kita sangat cantik, sangat elok dipandang, sangat mulia. 因为在乌鸦的周围，在鸟类当中，随便选一只鸟都美丽过它，都好过它，都圣洁过它。 Karena Tuhan memilih di antara berbagai jenis burung di dunia ini lebih lagi cantik daripada orang itu. 乌鸦有3个特色是很难看的。 Ada 3 ciri-ciri yang sangat hodoh bagi seekor burung gagak. 黑的 Yang pertama, dia hitam sepenuhnya. 那种黑又不是黑的乌亮亮那种闪光那种亮， Hitamnya 不是 itu, 那一种黑。 hitamnya bukan jenis yang berkilau-kilauan. 第二呢，一开口就难听到死人，一开口就吵死人了，又很难听哦。 Yang 像我这样咯，现在 kedua, yaitu burung gagak ini suaranya itu begitu kuat bising sehingga susah sukar benci untuk didengar. 呀， Kuat 再 bising. 来再来，第3点，它是吃腐烂的肉的，腐烂东西，越腐烂越臭，它越喜欢的。 Yang 哎呦，我的妈呀！ Yang ketiga, dia suka makan makanan yang reput, makanan yang paling reput dia lagi suka. 你随便数一数乌鸦都不美哦，你就看到它很糟糕的鸟，一只很糟糕的鸟，可是偏偏被神选中。 Kita kirakan ciri-cirinya itu kita akan merasakan burung gagak begitu teruk sekali, tetapi pula dipilih oleh Tuhan. 这个就是保罗说的：“我今日成了何等的人啊！哈利路亚！因为神的恩典才成的，才有我今天啊！”这是保罗的见证，他就说他好像乌鸦这样。 Itulah Paulus bersaksi tentang dirinya itu. Aku manusia celaka. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memilihnya. Dia seperti seekor burung gagak. 第二个乌鸦的精彩的第二个侍奉， Butir kedua yaitu ciri-ciri yang menarik 就是 pelayanan burung gagak. 乌鸦非常的顺服神的话， Yaitu burung gagak sangat mentaati firman Tuhan. 神叫他做什么，他就做什么。 Apa yang difirmankan Tuhan kepadanya untuk lakukan, dia lakukan. 用今天的话来讲，真的很听话，好乖啊，好听话啊。 Dengan perkataan hari ini mengatakan sangat mendengar cakap. 神叫他你去养人，去养那个先知啊，神啊，一样的，他的表情也是很奇怪的啊，有听错没有啊？ Jadi 我要去养人， apabila Tuhan berfirman kepada burung gagak itu pergi membawa makanan bagi manusia itu, mungkin dia ada reaksi yang sama juga. 他肯定很多问号，很多问号的，马克意思哦，这么个安做哦，为什么这么反常哦？他一样是很多问号的。 Mungkin burung gagak itu pun ada banyak tanda-tanda soal di kepalanya itu. 可是虽然很不明白，可是神吩咐，我就照做，我就照听，我就顺服，这就是顺服。 Walaupun burung gagak tidak paham, tetapi dia hanya mentaati, menurut dan melakukannya. Itu adalah 那你 ketaatan. 今天看看我们今天信徒，我们的信仰顺不顺服呢？ Coba 今 kita 天要顺服很难啊， coba, 很困难啊。 coba kita lihat iman kepercayaan pembaca hari ini. Apakah kita taat kepada firman Tuhan, melainkan kita rasa susah untuk 就 mentaati 是叫你 firman 来 Tuhan. 聚一个会而已，
叫你守一个安息日而已，越多理由去阻挡，越多理由去拒绝， hanya 所有 menyuruh, 的理由都是拒绝不要来的，那个理由就是拒绝不要来的理由。 hanya meminta kita untuk memegang kebaktian hari Sabat satu kali saja pun kita ada banyak sekali alasan untuk menolak. 今天真的我们越来越不顺服神，不顺服道理， Pada hari 越 ini 来越不顺服。 kita semakin lama semakin tidak mentaati firman dan firman Tuhan. 也知道如果不顺服是不对的，结果我们就找出很多理由让我们不去顺服，找出很多理由可以不顺服。 Dan kita tahu bahwa ketaatan itu tidak baik, tetapi kita akan sedaya upaya untuk mencari banyak alasan untuk tidak mentaatinya. 结果这些理由造成什么？这种理由就造成叫我们不要顺服咯。 Dan akhirnya 就是这样咯。 alasan-alasan ini menjadi suatu perkara yang membuat kita tidak taat lagi. 咩人用咩？見下前前咩人用咩？ Bukankah keadaan itu adalah sedemikian pada hari ini? 第三个， Perkara yang ketiga. 乌鸦精彩的侍奉，是因为他们非常勤劳，很勤劳的侍奉，很勤劳的工作。 Pelayanan burung gagak yang menarik itu adalah mereka sangat rajin melakukan kerjanya. 因为神交代他早上也要雕饼雕肉，晚上也要雕饼雕肉，早上晚上都要做工。 Karena Tuhan berfirman kepada burung itu, waktu pagi dan waktu petang harus membawa makanan kepada 不是说你早上雕了我结束了，我工作做完了，搞定了，还有晚上， bukanlah 晚上还要做。 bukanlah bermakna pada waktu pagi setelah selesai tugas menghantar makanan maka selesailah, tetapi malam perlu 如 menghantar 果 lagi. 你是一只懒惰的乌鸦，你觉得很难很难神啊，我早上做就好了啦，晚上叫别人做啦，叫别的鸟做啦。 Sekiranya kita adalah seekor burung gagak yang malas, maka kita akan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, saya sudah selesai kerja pagi, malam itu biar orang yang pergi 我 lakukan. 们就是有这样的见证呀。 Kita ada kesaksian yang sedemikian. 有一个信徒他早上安息日参加聚会了，他聚会过后呢，他打算下午我不去咯，下午偷懒我不想去了，因为我早上去了。 Ada seiman kita, dia rasa dia apabila dia telah pergi menghadiri kebaktian waktu pagi, dia berkata, saya tidak mau pergi waktu petang, kebaktian waktu 吃过 petang 饭 lagi. 他就赶快去床上躺睡觉了， Setelah 休息去睡觉了。 setelah dia siap makan tengah hari, dia terus pergi tidur. 他想他下午他不去了，因为他一直安慰自己说，我早上去了吗？我早上聚会了吗？我早上守安息日了吗？下午不用去的啦。 Karena dia terus-menerus menghiburkan dirinya. Aku telah memegang kebaktian hari Sabat waktu pagi, saya tidak perlu lagi pegang waktu 我 petang. 还没有讲清楚，他每一次安息都是早上下午的，就是那一次他想不去，就是那一次而已。 Nah, sebenarnya seiman ini dia pegang hari Sabat, kebaktian hari Sabat waktu pagi dan waktu petang. 他想 Tetapi pada kali itu dia ingin tidak pergi 他 waktu 想一 petang. 次没有去抹胸根嘛， Dia berkata, satu kali saja saya tidak pergi waktu 我 petang, 每个 tidak 拜六 masalah 都 Bang. 早上下午的没有 miss 的每一次就是这一次而已嘛。 Sebelum itu tiap-tiap kali dia pergi waktu pagi, waktu petang memegang hari Sabat, tidak pernah miss. 就想懒惰一次是吗？想偷懒一次是吗？一次罢了是吗？耶稣叫天使来骂他，这辈子。 Dia hanya ingin yaitu malas satu kali saja itu, maka Tuhan mengutus malaikat untuk memarahinya. 他刚刚躺下去不久天使就出现了，就责备他，赶快起来，不 Apabila 可以睡觉。 apabila dia mulai tidur saja, maka malaikat muncul di hadapannya untuk memarahinya. Bangun, jangan tidur. 再睡下去就来不及了。 Sekiranya kau terus tidur, kamu akan terlambat. 他心想，我只是一次而已嘛， Dalam hatinya dia pikir, saya hanya satu kali 一次 saja. 都不允许他要。 Satu kali saja Tuhan tidak 神 mengizinkan. 要我们殷勤聚会，殷勤守安息日，殷勤敬拜神，殷勤。 Tuhan ingin kita rajin memegang hari Sabat, memegang berkebaktian, rajin memegang. 我来沙巴，感谢主来了好几次，结果我发现一个现象， Syukur kepada Tuhan, saya telah datang ke gereja Sabah banyak kali dan kali ini saya 我发现到沙 mendapati 巴 suatu 的教 fenomena. 会信徒安息日只祭一堂会而已，几乎都是祭一次而已。 Saya mendapati rata-rata pemercaya hanya memegang satu sesi kebaktian hari Sabat 虽然 saja. 下午也有人来聚会，但是是另一批来的。
Walaupun 是另一批人来的，不是早上那一批来的。 walaupun kebaktian hari Sabat sisi petang itu ada pemercaya datang, tetapi itu adalah satu kumpulan yang lain pula, 当然， bukanlah 早上聚会下午 pemercaya waktu 会的 pagi. 也有，不是没有，但是是更多的，只是一次而已的。 Uh, 我传道有讲错吗？如果讲错，请原谅我，请更正我啊。 sekiranya saya salah bercakap tentang hal ini, sila perbetulkan saya. 你看乌鸦侍奉神是早晚殷勤侍奉，我们今天呢，起開早晨起開，下晝唔是起了嘅，是不是？懒惰， Kita 於是 tengok 就是懒惰。 burung gagak ini pagi dan petang mengantar makanan. Tetapi ada seiman pula yang hanya memegang waktu pagi, tidak memegang waktu 这 petang. 样看起来，我们的侍奉都不如乌鸦，我们还输过它。 Sekiranya sedemikian, semangat pelayanan kita kalah lagi dengan berbanding dengan burung 乌 gagak. 鸦的第四个精彩的侍奉， Bukan ciri-ciri keempat yang menarik tentang 它 pelayanan 的 burung 侍 gagak. 奉能够坚持到底的，做到底，做到完，坚持到底的。 Pelayanan itu dapat bertahan sampai kepada akhir. 因为他不知道要做到什么时候，做到什么时候才会停，他不知道， Karena dia tidak tahu sampai bilakah waktu dia akan berhenti melakukan kerja itu. 所以不知道就继续做，一直做，一直做咯，做到什么时候？做到以利亚离开为止咯。 Jadi sekiranya tidak tahu, maka dia terus saja lakukan sehingga Ilya 可 meninggalkan 是 tempat itu. 乌鸦怎么知道以利亚几时离开呀？乌鸦不知道呀， Bagaimanakah burung gagak tahu bila ke waktu Ilya akan meninggalkan tempat itu? 不知道以利亚几时走就继续做咯，不要问几时了，就做，一直做，一直做咯，做到以利亚离开。 Jadi sekiranya tidak tahu bila waktu dia meninggal tempat itu, maka dia terus lakukan saja, lakukan sehinggalah Ilya meninggalkan 那 tempat 以 itu. 利亚几时离开，有一个现象可以观察到的，可以注意到的，那就是溪水几时干，以利亚就几时离开。 Ada suatu fenomena yang akan terjadi bila waktu Ilya akan meninggalkan tempat itu, yaitu apabila sungai Kerit itu menjadi kering. 所以今天不要一直在讲啊，还有几多年退休哦，还有几多年还没死做会哦，你不用一直想这个问题啦，一直做都做到以利亚离开了，做到溪水干了，好不好？ Jadi pada 溪水干了，自然工作就停了，工作就结束了。 Jadi hari ini janganlah kita katakan bila waktu saya akan pensiun, saya tidak perlu lakukan kerja lagi. Melainkan kita harus lakukan sehinggalah air sungai Kerit menjadi kering, sehinggalah Ilya meninggalkan 我 tempat 知 itu. 道有一些同工传道同工，现在就一直在算了，几时退休，还有多少年，又多少年，又还有2年，又多少年，一直在算的。我知道， Saya 你不要算这么多啦，怎么又几年又几年，做落去了，好好做了。 setahu saya ada juga teman-teman pendeta yang sedang menghitung bila waktukah saya akan pensiun dan berhenti melakukan kerja pelayanan. 好像乌鸦这样了，他不问做到几时的，就一直做吧，做到以利亚离开吧。 Melainkan harus sama seperti burung gagak, tidak tahu bila waktu dia akan berhenti melakukannya, melakukan sehingga kesudahan. 这叫做坚持到底，在侍奉岗位上坚持到底，做到最后。然后呢，功成身退，这就是乌鸦的侍奉。 Melainkan melakukan pelayanan itu sampai pada akhirnya, sampailah kerja itu selesai dan sempurna. Ini adalah semangat pelayanan burung 以 gagak. 利亚还在的时候，你又不好好做，又不想做，又懒惰做。当以利亚走了，哎呦，还想做哦，还想侍奉神哦，侍奉嘛该鬼啦。以利亚都走了，还侍奉什么？不是了，不用了。 Waktu Ilya berada di situ, kita rasa malas mau lakukan, tidak ingin lakukan. Tetapi apabila Ilya sudah meninggal tempat itu, baru kita berpikir mau lakukan itu. Tidak perlu. 要等以利亚走了才说恶鬼咯，做都没得做。这个恶鬼是我从这里学的哦，我不知道这句话是什么意思。有一个传道场也都讲的恶鬼哦，我在这里学的，我现在学他恶鬼咯。 Ya, 是好话还是不好话来的，我不知道。 ini istilah 就是说，哎呀，糟糕了，应该是这个意思是吧？哎呀，糟糕了。 jadi itu 好，乌鸦是精彩侍奉的第五个精彩， yaitu ciri-ciri kelima yang menarik tentang pelayanan burung 那 gagak. 就是他们的侍奉是非常同心的，团结同心的。 Yaitu semangat pelayanan mereka itu adalah yang
bekerja sama dan satu hati. 哎，传道，你怎么知道他们同心团结呢？ Pendeta, bagaimana kamu tahu dia itu bersatu 因为我 hati? 们查考原文的那个记录哦，乌鸦是复数，就是超过一只乌鸦以上，超过一只。 Karena sekiranya kita mengkaji bahasa asal ayat suci ini, burung itu adalah kata basbuk yang Wah. berbilangan banyak. 超过一只乌鸦或者5、6只乌鸦啊，那就麻烦喽。 Banyak bilangan burung itu lebih 5-6 ekor. 我们有一句话说，人多好办事，有没有？ Kita senantiasa berkata, banyak orang lebih senang lakukan kerja. 但是有时哦，人多不好办事啊，很多难啊，意见多。 Tetapi kadang pula terlampau banyak orang itu tidak semestinya senang melakukan kerja karena banyak sekali pendapat masing-masing. 尤其大教会啊，人多啊，意见多啊，开会整天开会都没有结论的呀。 Khasnya gereja yang besar itu banyak orang yang mempunyai pandangan sendiri, mesyuarat pun tidak ada 因 keputusannya 为意见太多了， karena terlalu banyak pandangan. 所以我常常嘲笑哦，我们开会应该开了就会，结果越开越不会，越不会就越开会，越开会就越不会，所以又定到下一次开会，那下一次开会又讲前提议案，前提议案就讲上次讲的东西又哒，又啰啰嗦嗦啊，又没有结论，又下次开会，所以常常开会，常常不会，不会又开会，嘿没有？人多好办事吗？人多意见多。 Ya, gereja yang besar mengadakan mesyuarat, banyak sekali mesyuarat, tetapi makin banyak mesyuarat makin tidak pandai, makin tidak tahu. Sehingga agenda-agenda yang dahulu itu dibawa dan dibincangkan pada masyarakat akan datang. 这一群乌鸦的问题在哪里？如果他们不同心、不谦卑不让步会吵架的。他们肯定不能同心的，你知道为什么吗？因为有一班要雕皮的，有一班要雕肉的。请问你用边轮盘，你用边轮盘。 Jadi cobalah kita bayangkan, kumpulan burung gagak ini ada yang mengambil roti, ada yang mengambil yaitu daging. 如果你问我，我一定第一个先举手，我会雕肉，我会做，会请牛哎。 Sekiranya kumpulan burung gagak ini tidak satu hati dan rendah hati, jadi siapa yang akan diaturkan, siapa yang mau ambil roti, siapa yang ambil makanan daging itu? 因为那是整块肉啊，香喷喷的呀。 还给我拿来烧烤，还有香味的呀，还有一些腌出来的呀，哎，看到我都流口水哦。 Karena daging itu adalah daging yang masak, yang wangi harumnya itu. 呀，你雕饼哦，硬壳壳的，毛妹毛地的，乌鸦也不喜欢吃。 Daging 那、你 itu 这些不好的工作就给他做，好的就我抢做来。你还没拿咯，还没炒高，结 daging 果不公平。 ya, daging itu adalah yang begitu enak dipandang, tapi roti itu kering dan tidak enak rasanya. Jadi siapa yang ingin ambil makanan, ambil daging, siapa yang ingin ambil roti, bukankah mereka akan bertengkar? 但是我看到他们，甚至看到他们就是安安静静的，没有吵架的，没有纷争的，雕饼也好，雕肉也好，各尽其职，圆满成功，做完这个工，这叫做精彩的侍奉。 Tetapi kita dapat lihat burung gagak ini langsung tidak bertengkar, mereka mengambil roti, mengambil daging, masing-masing melakukan kerjanya masing-masing sehingga menyelesaikan kerja itu dengan sempurna. 对不起，我们快一点那乌鸦的第6个精彩的侍奉是什么呢？ Ciri-ciri keenam yang menarik tentang pelayanan burung gagak ini. 它的精彩就是因为他们的侍奉是得胜的侍奉， Itu 得胜， pelayanan mereka itu adalah satu pelayanan yang menang. 而且是天天得胜。 Malahan adalah menang setiap hari. 那会有哦，传涛，那会有天天得胜哦。 Mana ada pendeta? 老妹，你没看到他们天天得胜的咩？ Kamu tidak nampakkah mereka menang tiap-tiap hari? 得胜两种情形。 Ada dua keadaan menang 第 nih. 一，他们得胜试探， Yang pertama mereka menang ke atas 他 pencobaan. 们工作的时候有很大的试探，
Apabila melakukan kerja itu ada banyak 这个 sekali 试探在哪里？ pencobaan. Di manakah pencobaan itu? 试探就在他们的嘴巴而已， Pencobaan itu terletak di mulut 因 mereka. 为嘴巴那一块肉就是他们的试探， Karena daging di dalam muncung mereka itu adalah pencobaan. 那块 bagi- 肉不是给你的哦，是给以利亚的哦， Daging itu bukan untuk kamu, adalah untuk Elia. 还督发我哦，主要是啊，还我哦，还相信哦， Ya Tuhan Yesus, aku lapar, aku ingin makan. 还吞下口水做点毛， Boleh 吞下口水，结果那块肉吞下去了。哦，对不起哦，主耶稣，我不是故意的，俺不小心吞落去哦。 Ya Tuhan, aku rasa lapar, aku telan air liu, boleh kak? Telan air liu tiba-tiba tertelan daging itu. 那是一块肉香喷喷的肉，乌鸦最喜欢的肉，每天就在它的嘴巴罢了，不是离它很远哦。试探不是离你很远，就在你的嘴巴。 Daging itu hanya di muncungnya saja, dekat sekali. Pencobaan itu bukan berada di tempat jauh. 对，而且这个试探不是一时半时哦，天天都是试探哦，除非你不要做咯，你天天叼肉，天天试探，天天试探，天天得胜，哈利路亚， Pen- 天天得胜。 Pencobaan ini bukan satu hari saja, karena tiap-tiap hari kita membawa makanan, mengambil daging itu. 好，第一，他们得胜试探，然后呢，然后还有得胜什么？ Yang kedua, apa yang mereka menang? 还有得胜什么？得胜环境。 Menang terhadap keadaan persekitaran. 他们现在的环境是超级危险的，超级危险， Keadaan persekitaran mereka waktu itu adalah sangat-sangat bahaya. 因为这时候是大饥荒。 Karena waktu itu adalah waktu kebuluran. 你看《列王记》的背景啊，现在是已经有人刺人啊，人杀孩子来吃啊，杀自己的孩子来吃啊，多恐怖啊！ Kita tinjau yaitu latar belakang zaman Ilya itu ada orang yang telah membunuh manusia untuk memakan dagingnya. 人都没东西吃了，这一群乌鸦在我的面前，哦，飞过来，早上飞过来，等下晚上又飞过来，飞来飞去，你凶戏啊你啊！ Pada waktu kelaparan orang ramai tidak ada 按自 makanan. 由啊！ Mereka melihat burung gagak terbang ke sini, kembali ke sana. Jadi mereka rasa itu selamatkah kalau manusia nampak itu? 因为超过一次嘛，那就是一群哦，可能好几次的哦。你不准备咩？你不准备把它射下来咩？ Kamu tidak nampak satu kumpulan burung gagak terbang itu kamu tidak sedia untuk menembaknya untuk 所以他们在工作的时候，在侍奉主的时候，充满着危险，充满着危机的呀，周围都是危险，随时都被吞噬的呀，随时都被打下来的呀。 karena burung gagak ini bila waktu saja akan ditangkap manusia, ditembak oleh manusia untuk menjadi makanan mereka. 可是他们都胜过这种环境，胜过这种危险。 Tetapi burung gagak ini menang ke atas persekitaran alam, yaitu keadaan persekitaran bahaya itu. 他们怎么能够胜过这种危险？靠神，把生命交托给神， Bagaimana 把生命交给神。 mereka menang? Mereka bersandar kepada Tuhan, menyerahkan hidup nyawa mereka kepada Tuhan. 深信神会看顾我，神会保护我，因为神叫我做这个工作，神叫我做，神要负责我的生命， Percaya, 神要负责我的安全，因为神叫我做的，不是我自己去做的。 mereka percaya dan beriman kepada Tuhan karena mereka tahu ini adalah kerja yang ditugaskan Tuhan kepadanya. Tuhan akan menjaga dan memelihara nyawanya. 结果因为这样的交托，因为这样的信靠神，得胜，得胜危险，得胜死亡，得胜环境，天天得胜。 Karena mereka ada hati yang menyerah nyawa mereka kepada Tuhan, maka itulah sebabnya mereka menang setiap hari. 好，最后一个精彩的侍奉的第7个精彩， Butir yang ketujuh tentang ciri-ciri yang menarik pelayanan burung 第 gagak. 7个精彩是什么？想得到吗？ Apakah butir ketujuh itu? Boleh kita pikirkan? 就是他们侍奉中的智慧，侍奉中的智慧。 Yaitu hikmat pelayanan mereka. 侍奉神要有一些智慧，知道吗？不要是傻傻弄弄这样来侍奉神，知道吧？要有智慧，要有属灵的智慧，知道吗？ Waktu kita lakukan kerja pelayanan haruslah ada hikmat yang rohani. Janganlah kita melayani dengan membabi buta. 因为 saja. 侍奉的过程有很多欺骗，有很多陷阱，有很多诡诈，有魔鬼，有什么恶人，什么都有。你要有属灵的智慧，还有很多的问题缠绕着我们，你 Karena 要有属灵的智慧去克服它，
去解决它。 Kita perlu ada hikmat yang rohani untuk menyelesaikan masalah itu, untuk mengatasi masalah itu. Karena waktu kerja melakukan pelayanan, ada banyak orang jahat, banyak masalah. 我问你，问陈学生啊， Saya bertanya kepada penuntut 乌 teologi. 鸦他现在 maaf 侍奉他们的难题，最大的难题是在哪里？而且需要智慧去克服的。 Apakah tugas yang paling sukar untuk diatasi oleh burung gagak itu? 就是肉要去哪里找？去哪里找可以找到肉？ Yaitu 这是他们侍奉的难题，很大的难题，很大的问题。 di kemanakah burung-burung ini pergi mencari daging itu? Inilah satu kesukaran yang 去 sangat 吃 besar. 当然没问题啊，但是你听好，我现在是饥荒了，人都吃人肉了，你还去哪里找肉哦？ Sekarang itu adalah waktu kelaparan. Manusia makan manusia. Jadi di manakah mau cari daging 这 lagi? 是个很大的难题，很大的挑战来的。 Ini satu cabaran yang sangat besar. 我有想过两个答案， Saya ada terpikir dua jawaban. 但是看起来这个难题对乌鸦来讲不是问题，是难题，但是却变成了不是问题。 Walaupun ini adalah suatu masalah yang sukar, tetapi bagi burung gagak itu dia telah menjadi suatu 因为 perkara yang bukan 他们都 masalah. 可以很顺利的，每一次早上晚上都可以找到肉给以利亚供养以利亚。 Karena setiap waktu pagi dan juga waktu petang mereka mampu untuk mencari daging dan membawa kepada 这 Ilya. 两个答案是很有趣的，就留给你们去想，好不好？ Dua jawaban ini adalah yang begitu menarik. 不明白的你们问陈学生。 Saya beri berpeluang kepada kalian untuk 陈学 memikirkan. 生如果回答都不满意，叫他去问他的老师， Sekiranya kita tidak tahu jawaban, kita tanya kepada penuntut maktab teologi. 这个就是智慧， Ya, jadi ini adalah hikmat, 属灵的智慧。 hikmat yang rohani. 神给他们智慧去克服这个难题。 Tuhan memaruniakan hikmat rohani kepada mereka untuk mengatasi masalah ini. 雕饼的动物传奇传出了这一群雕饼的乌鸦。 Legenda haiwan ini telah pun menyampaikan message tentang burung gagak yang membawa makanan. 我们做个结论， Kita buat satu kesimpulan. 不要以为只有你可以，只有你行。 Janganlah kita menganggap diri saya saja yang mampu dan berkebolehan. 记得乌鸦也可以， Tapi ingat, burung gagak pun mampu 而且 melakukan. 甚至比我们的侍奉更出色、更精彩。 Malahan pelayanannya itu lebih menarik, lebih bersemangat. 我好像还有一个星期天在这里讲到， Saya ingat masih ada 1 minggu lagi akan menyampaikan khotbah di sini. 我们继续动物传奇第4集。 Kita akan teruskan tajuk kita legenda haiwan yang keempat. 唱诗 Dan nyanyi kidung pujian. 454首。 454.求降临，救赎回以色列。因渴望神子降临，欢喜。欢喜，耶和美必定领导以色列，清晨日光恳求降临，借主来临安慰众生。
长远有恩宠于，聚散死亡生成黑影，欢喜欢喜，与马内一定领导以色列，荣耀君王恳求降临，统治万物带领万恳求宣明智慧大能，引领群生不入遵行，欢喜欢喜，与马内一定领导以色列，万万所望恳求降临，团结万民于此一心，用心干戈基督纷争，和平是君亲的来临，欢喜欢喜，与马内利，一定领导以色列。我们祷告，求主祝福我们的教会， Kita berdoa memohon Tuhan memberkati gereja kita. 也求主看顾，求主保守我们的教会。 Juga memohon Tuhan menjaga dan memelihara kita. 一起祷告。 Sehati berdoa.
哈利路亚！感谢主耶稣，阿门。天上的真光，美妙的真光，充满我心里，快乐无穷。哈利路亚！不住高声唱，赞美我救主，荣耀的王，天上的感谢主耶稣，祝福我们晚上的聚会。 Syukur kepada Tuhan Yesus yang memberkati kebaktian kita pada malam ini. 聚会到这里结束， Kebaktian berakhir di sini. 祝福到平安。 Berdiri dan sampaikan salam. 哈利路亚。 Mulia